Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Salam Ramadan dari Cengkeh Channel. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik untuk menunaikan ibadah puasa. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini akak akan sampaikan satu je kisah seram tau, di mana kisah seram ni masih berkisahkan mengenai jalan raya, iaitu Jalan Subang. Kalau korang sudi nak dengar, jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kali ni akak nak kongsikan kisah seram santai-santai je dengan korang. So, kisah seram pada kali ni akak nak kongsi mengenai jalan tau, Jalan Subang. Akak ambil story kali ni dari perkongsian pengalaman seram seseorang. Seseorang yang akak maksudkan ni, akak gelarkan dia sebagai Zaf, bukan nama sebenar. Yang pentingnya, Zaf ni bukan dari Zaf Channel tau. Zaf biasanya dia selalu up pasal politik, tapi kali ni dia nak rehat sekejap dari dunia politik. Zaf dia nak kongsi cerita dengan kita semua apa yang pernah dia alami di satu malam tau. Malam kejadian tu dia memang tak boleh nak lupakan tau. Cerita dia macam ni. Selalunya setiap hari Isnin dan hari Khamis, Zaf dia ada game badminton. Game tu akan bermula jam 9 malam sampai pukul 11 malam. Macam biasalah kalau ikut rutin dia tu, kalau ada game badminton, dia akan lepak dekat office dia. Alang-alang kan lepak dekat office tu, dia buatlah apa yang patut sementara nak menunggu waktu game badminton pada hari tu start. Alkisahnya, kalau nak ulang alik dari rumah ke dewan badminton tu memang jauh tau korang. Jimat kos lah kononnya. Selalunya bila nak pergi main badminton, dia akan usung laptop dia. Sebab habis game je, dia akan terus balik ke rumah. Tapi malam kejadian seram tu, entah apa punya angin tak tahulah, dia buang tebiat tau. Dia plan terbalik pula korang. Dia nak pergi game badminton dulu. Lepas badminton baru dia nak balik ke office dia, pergi ke office dia dan dia nak siapkan kerja dia sikit. Lepas tu dia ambil laptop, dia pun balik. Macam tu lah. So malam tu selesai je game badminton, dia lepak pula dengan kawan-kawan dia minum dekat Mum Play. Yang tu memang tak dirancang. Jadi member-member dah ajak kan, dia stay lah dengan member-member dia. Dia sampai office lebih kurang pukul 12 lebih masa tu. Dia pun teruslah mengadap laptop. Sempatlah buat posting yang sikit-sikit lah, cut, paste, macam tu lah. Dia copy paste apa semua kan. So dia agak mengeluh juga, nak siapkan kerja konon hampir. Badan letih boleh keperah otak macam ni. Aduh. Dalam-dalam duk mengeluh tu, tup-tup masuk pula SMS dari Puan Permaisuri berbunyi, balik pukul berapa? Tolong beli susu Alia dah habis. Sorry lambat bagi tahu. Zaf dia jawab simple je. Okey, itu je dia jawab. Kepala otak dia dah menerawang entah ke mana. Dia fikir juga tau, kat mana dia nak beli susu tengah-tengah malam buta macam tu. Sambil tu dia kemas barang, walaupun fikiran dia tu dah melayang ke kedai kan. Sambil tu jugalah dia kuncikan office. Lepas tu dia pun drive lah pergi cari dekat kedai 711 7-Eleven sebenarnya korang. Dekat 7-Eleven tak ada susu. So dia merayau cari dekat kedai lain. Dia cari kedai lain, sampailah dia jumpa satu kedai ni. Dan akhirnya dapat jugalah walaupun satu paket kecil. Jadilah kan, boleh lah. Janji ada stok buat sementara untuk si kecil dia tu. Tak adalah sampai si kecil dia menangis kelaparan malam tu. So usaha tangga kejayaan korang tak sia-sia dia merayau mencari pada malam tu. Masa dalam perjalanan balik, Zaf dia singgah di Petronas Subang Airport. Dia nak isi minyak kereta. Waktu tu lebih kurang dah pukul 2 pagi. Macam tu lah. Selesai isi minyak kereta tu,
masa nak keluar dari kawasan stesen minyak, Zaf dia rasa lain macam tau. Bila kereta dia masuk ke jalan besar kan, dia rasa kereta dia ni berat sangat. Berat semacam je. Tak semena-mena. Bulu roma dia tu meremang semacam je. Dalam hati dia pun berkata lah kan, something wrong somewhere. Bila dia tengok cermin pandang belakang, berderau darah dia masa tu. Mulalah tak tentu arah dia rasa. Dalam pada tu, dia buat pandang je ke kerusi sebelah kiri sambil dia menjeling ke belakang. Alamak, confirm ada something kat kursi belakang. Lepas tu, Zaf dia cuba nak alihkan cermin pandang belakang dia tu, tapi risau pula lah nanti kalau dia alihkan cermin tu, dia tak nampak pula apalah aktiviti benda dekat belakang tu. Buatnya benda tu ulurkan tangan dekat leher dia, lagilah naya dia. Nak atau tidak, dia kena tabahkan hati, dia kena kontrol macu. Lepas tu, dalam-dalam duk nak kontrol macu tu, tiba-tiba je Zaf dia dah mula berpeluh semacam tau. Sebab dia terkejut. Ditambah pula dengan rasa gabra bagai memang tak terkata lah korang. Dia pun cubalah nak kontrol diri dia pada masa tu. Bila dia dah dapat kontrol diri, lepas tu dia dapat hilangkan rasa panik dia tu, mental dia pun dah macam dalam keadaan yang stabil kan. So dia mulalah baca apa yang patut. Dia bacalah apa yang dia ingat. Diberanikan diri bercakap tau dengan Minah yang tak diundang kat belakang tu. Minah tu dah menumpang kereta dia pada malam tu. Rambut Minah tu lurus berjurai melepasi bahu. Minah tu berbaju hitam kelabu. Macam tu lah. Zaf pun dia tak berapa nak sure. Sebabnya nampak dalam keadaan sama-sama je. Tu pun mengharapkan lampu jalan yang dia duk lalu tu. Mungkin juga lah baju dia tu lusuh, dah lama tak basuh agaknya tu. Sayangnya muka Minah tu Zaf tak nampak. Minah tu dia tak tahu tau nak klasifikasikan sebagai cantik ke tak cantik ke. Tapi memang Zaf akuilah dia tak dapat nak pastikan. So memang tak boleh nak bagi tahu lah rupa dia macam mana, macam Angelina Jolie ke, macam tak tahu. Macam tu. So masa tu Zaf dia bagi tahu dekat Minah tu tahu. Engkau makhluk. Aku pun makhluk. Pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Beza dia, aku ni makhluk yang dimuliakan. Engkau naik kereta aku tanpa izin. Aku hantar kau semula kat tempat nak engkau naik tadi. Dan aku nak kau turun semula dekat situ. Faham? Korang bayangkanlah, suara Zaf bercakap masa tu tergagap-gagap. Suara Zaf bercakap masa tu tergagap-gagap korang. Akak minta maaf, akak pun tersasul. Kalau akak nikahkan time tu, confirm berpuluh kali tau kena ngulang. Tapi nak buat macam mana? Dah darurat korang. Itu pun Zaf dah bersyukur sangat pasal Minah tu tak jawab balik. Kalau Minah tu jawab, macam mana suara dia? Sure lentuk habis macam si Minah belakang Kaulong agaknya. Akak tak tahu Kaulong kat mana. Orang kat sana mesti tahu kan. Sesiapa yang tahu jalan dari Subang Airport menghala ke Lebuh Raya Persekutuan boleh agak berapa jarak jauhnya. Nasib baik sekarang ni dah ada U-turn dekat arah Damansara tau. So Zaf dia boleh U-turn kat situ dan dia menghala ke arah bulatan Subang Airport untuk buat U-turn sekali lagi menghala ke stesen minyak tadi. Jangan ingat Zaf ni dia bergurau tu korang. Pantang betul Zaf ni tumpang tak minta izin. Dia betul-betul nak hantar semula Minah tu dekat situ. Tak kuasalah dia nak bawa balik Minah tu. Tapi korang, seksanya nak hantar semula. Kereta dia jadi berat tau. Punyalah berat, tak tahu nak dibayangkan macam mana. Rasa macam pandu 30 km sejam dengan beban pula dah. Dengan beban kayu balak 50 tan untuk sampai ke Petronas tu tau. Sambil memandu, sambil itulah Zaf menjelin cermin. Dia tengok tau Minah tu ada lagi ketak dekat seat belakang.
Zaf dia tak tahu nak luahkan macam mana tau perasaan dia waktu tu dan ketika tu. Yang pastinya mulut Zaf terkumat kamit baca ayat kursi dan macam-macam lagi dengan zikrullahnya. Jiwa Zaf, dada Zaf, perut Zaf semuanya tak tenteram, bercampur bau jadinya. Tapi Minah tu dia cool je dekat tempat duduk belakang. Dia relax je macam tu. Macam tak ada apa-apa. Tak terasa panas ke dengan ayat-ayat cinta yang Zaf baca tu? Pelik juga kan? Ataupun Zaf yang tersalah baca kot, dia tersalah ungkapkan ayat-ayat cinta pada Minah tu kot. Sebab itulah tak ada respon. Kecewa jugalah Zaf rasa. Memang hantu jenis ni degil agaknya. Dah lah menumpang kereta aku, degil pula tu, kata Zaf dalam hati. Aja buat-buat pekak ke apa Minah tu. Macam tu lah. Lantaklah janji semangat Zaf kuat bila dia bacakan kalimah-kalimah indah Allah. Kalau tak kuat, mau juga aksiden dia time tu. Alhamdulillah. Sampai je dekat tempat awal mula Minah tu menumpangkan, dimunculkan dekat Petronas, Zaf pun dia berhentikan kereta. Dia turunkan cermin tingkap belakang kiri dan kanan dia sambil cakap dekat Minah tu. Okey saudari, dah sampai. Saudari boleh turun dekat sini. Sambil dia menjeling tau cermin pandang belakang. Alamak, apa sal dia ada lagi? Tak nak turun ke? Dah lah Zaf tu jadi driver tak berbayar. Takkanlah Zaf tu nak suruh siapa? Takkanlah nak suruh Zaf tu bukakan pintu pula. Melampau betul lah Minah ni. Dalam keadaan macam tu, Zaf fikiran dia dah berkecamuk. Lepas tu tiba-tiba je perasaan dia tu jadi macam duk-dak. Tak tahu dah nak buat apa kan. Dalam keadaan duk berkecamuk, duk-dak tu, adalah satu kereta ni dia lalu dekat Zaf. Lepas tu dia bagi lampu tinggi tau pada Zaf. Secara automatik Zaf menoleh ke arah cermin sisi sebelah kanan. Bila dia toleh semula dekat cermin untuk pandang belakang tu, Minah tu dah tak ada. Zaf dia pusingkan badan dia menoleh ke belakang semula sebab dia nak confirmkan bahawasanya Minah tu memang betul-betul dah tak ada ke ada lagi. Macam tu lah. Okey, confirm kali ni dia dah belah. Masa bila dia keluar, Zaf pun memang tak tahu, memang pantas betul. Zaf dia tadah tangan, dia berdoa, ucapkan syukur, Alhamdulillah, amin. Dan Zaf dia sempat tahu ucapkan selamat jalan kat Minah tu sambil dia pesan lagi tahu, dia suruh take care and beautiful. Bukan beautiful, sorry korang. Take care and be careful. Sempat lagi Zaf tu bergurau macam tu. Mentang-mentang lah dah hilang Minah tu. Tak risau ke dia? Manalah tahu kan Minah tu tumpang semula ke. Macam tu. Dah selesai semua tu, Zaf pun apa lagi, dia pecut kereta dia semahu-mahunya. Zaf dia tekan pedal minyak dia. Masa tu disangkakan minyak lah dah. Dia disangkakan kereta tu berat lagi. Tapi rupanya kereta tu dah ringan semacam aja. Berdesuk lah Zaf menyusuri kereta dia tu. Menyusur kereta dia tu. Lepas tu kan sempatlah dia tengok dekat meter. 160 babe dia bawa. Lajunya dalam acah-acah berani tu, laju juga Zaf meninggalkan tempat tu kan. Kata berani elok tadi kan. Awak kata bergurau dengan Minah tu, dah pecut pula dah. Kenapa? Bawa melebihi had kelajuan tak dibenarkan tau korang. So Zaf dia slow down. Sambil tu mata dia meliar jugalah korang, tengok ke sana ke sini apa semua, dengan harapan supaya Minah tu dah tak follow Zaf lagi. Manalah tahu kot Minah tu terlupa ke nak ucapkan terima kasih masa dia turun tadi. Minah tu bukan turun jalan kaki, tapi dia terbang korang. Masa terbang kat tepi tingkap kereta tu, Zaf dia ada bau tau. Bau wangi sangat yang ditinggalkan oleh Minah tu. Bau dia macam bau bunga melo lah kalau tak silap Zaf.
Zaf pun malas lah nak ambil pot sangat kan, pasal bau tu lantak kan lah. Orang tua pun pesan kan, jangan ditegur kalau ada bau-bau macam tu. So Zaf tak tahu je lah, dia tak peduli kan lah. Janji dia selamat. Sampai je dia dekat luar pagar rumah, Zaf dia teringatkan pesan orang tua-tua. Dia pun tak jadilah nak masuk rumah. So dia start balik semula enjin kereta dia. Dia pun pergilah lepak sorang-sorang je, berkena teh tarik dulu dekat restoran mamak sambil layan Astro. Dalam setengah jam macam tu lah, barulah dia balik kat rumah. Tapi kan masa dia nak masuk rumah tu, dia baca-bacalah apa yang patut. Dia basuh kaki, dia ludah kiri, ludah kanan. Lepas tu barulah dia bagi salam apa semua, Bismillahirrahmanirrahim, bagi salam, masuk rumah. Macam tu lah. Dia tak boleh nak tidur tau pada malam tu, tak boleh nak lelapkan mata. Sebab dia masih terbayang-bayangkan lagi pada Minah tu. Walaupun dia tak nampak muka, adakah aku dah jatuh cinta padanya? Minta laluan. Idak le teman, bisik hati Zaf. Masa dia typekan story ni, dia masih berfikir tau, dan dia merenungkan kejadian malam tu. Mungkin ada hikmahnya, dan Zaf masih tercari-cari jawapannya. Apapun, syukur Alhamdulillah, sifat takut dan panik dapat diatasi, walaupun kecut perut juga dibuatnya time tu. Lagipun mungkinlah kerana pengalaman dengan gangguan makhluk halus sebelum-sebelum ni membuatkan Zaf ni dia terkawal sikit. Walaupun dia terkejut pada mulanya, padahal sebelum ni Zaf hanya bertemu sipi-sipi je dengan benda-benda macam tu. Kedudukan pun taklah sedekat ni, jarak dia jauh. Tapi kali ni korang dalam satu kereta pula tu, face to face macam ni, dalam suasana yang agak lama masanya. Nasihat serta petua orang-orang tua yang digunakan pun memang banyak membantu. Yang paling membantu sekali korang, itulah dia bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dia ingat, dan juga zikrullah. Kena ingat pada diri kita, kalau lalui situasi macam ni, jangan lupa untuk ingat Allah tau. Tak lupa juga nasihat secara langsung atau tidak langsung daripada Ayahanda Mount Weller, Kak Tok Teenager, yang luas pengalamannya dalam dunia mistik, pun dia ada banyak membantu juga. So itulah pengalaman jangan pandang belakang yang berlaku pada Zaf pada malam tu yang dapat dikongsikan dengan kita semua. Zaf berharap perkara ni tak akan berulang lagi, tapi kalau korang nak cuba try juga, Zaf kata korang boleh try pergi dekat tempat yang dia cakapkan tu. Manalah tahu ada rezeki korang nak jumpa dengan Minah tu. Untung sabut timbul kan, untung batu tenggelam, korang try lah. Sebelum ni pun ada juga yang Zaf pernah dengar lah cerita berkenaan Kak Lang Sui dekat bulatan Subang Airport tu tau. Cumanya tak sangka lah boleh berlaku pada diri sendiri pada malam kejadian tersebut. Zaf dia ingatkan hanya rekaan semata-mata. Rupanya real korang, real wah cakap sama lu. Tapi Zaf dia rasa hantu ni baik jugalah. Sebab dia tak cekik Zaf, elok je duduk dekat belakang tu, diam je menompang. Suara pun tak ada keluar masa tu. Kalau package dengan suara, tak tahulah apa yang berlaku. Dapat jugalah Zaf ni berkongsi cerita pada kali ni. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dalam kekuasaan Allah SWT. Pesanan untuk kita semua, sentiasa berhati-hati ketika memandu. Biar lambat asalkan selamat. Lazimi setiap perbuatan kita dimulai dengan bismillah. InsyaAllah semoga yang baik-baik saja datang untuk kita semua. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sekian sahaja story akak untuk kali ni. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, yang mana buruk kita jangan ikut tau. Okey korang, terima kasih kerana mendengar sampai habis. Salam Ramadan daripada akak untuk korang semua. Bye, Assalamualaikum. Bye.